الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita mulakan pertemuan pagi ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Al-Fadil Imam, yang saya hormati para pegawai masjid, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama sembahyang subuh berjamaah. Dan sama-sama kita berintikaf di masjid. Sebagai mukaddimah, bila kita masuk masjid ni kita kena jaga 3 perkara. Disebut oleh para ulama bahawa ada 3 kerugian bagi orang yang masuk ke masjid. Bila kita masuk masjid, kalau kita tak jaga sungguh-sungguh, kita akan rugi 3 perkara. Kerugian pertama ialah tidak berniat i'tikaf sepanjang duduk dalam masjid. Kadang-kadang kita duduk lama dalam masjid tapi lupa nak niat i'tikaf, menyebabkan kita tak dapat pahala. Kerana semua amalan tu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tu kata Rasulullah bermula dengan niat. Niat itulah membezakan amalan kita. Sama ada sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, mandi wajib ke, mandi sunat ke, mandi biasa ke, bezanya niat je. Kita duduk sini biasa atau duduk iktikaf, bezanya niat je. Perbuatan sama je. Jadi setiap kali kita masuk masjid, jangan lupa kita niat iktikaf supaya dapat pahala setiap saat. Nabi Zakaria AS, bila isteri dia mengandung, dia lama tak dapat anak, maka dia bernazar. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Dia nak bebaskan anak dia daripada dunia. Maka dia letak anak dia ni dalam mihrab, duduk dalam masjid. Tiba-tiba anak dia lahir, Maryam. Bila lahir-lahir, orang perempuan, anak perempuan. Padahal dia dah bernazar dah nak letak anak dia di masjid. Bila lahir-lahir anak perempuan, maka dia bimbanglah sebab anak perempuan ni ada waktu datang haid, tak boleh duduk dalam masjid. Tapi oleh kerana dia bernazar, maka Allah Ta'ala suruh dia laksanakan nazar dia. Lalu dijadikan Maryam ni seorang wanita yang tak pernah datang haid. Tak pernah datang haid. Dan ditempatkan Maryam tu dalam mihrab. Ni mimbar. Mihrab ni ada satu bilik. Mihrab ni satu bilik khas. Ditempatkan Maryam tu di situ. Satu hari bila Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qalu ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Satu hari bila Nabi Zakaria masuk dalam mihrab untuk bertemu dengan Maryam anak dia, tiba-tiba dapati dalam bilik tu ada makanan. Dia tengok ada makanan. Rasa pelik dia, mari mana makanan ni? Lalu ditanya pada Maryam, anna laki haza? Kamu dapat mana makanan ni? Siapa hantar pada kamu makanan ni? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, makanan datang daripada Allah. Allah Ta'ala hantar melalui malaikatnya makanan ke dalam bilik dia. Makanan pada syurga. Dihantar oleh para malaikat Allah Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kerana Allah Ta'ala boleh bagi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab.
tanpa ada dipikir. Ya. Jadi yang pertama, bila kita masuk masjid, jangan lupa i'tikaf. Yang kedua, jangan duduk. Melainkan semayanglah sunat tahiyatul masjid. Ya, jangan duduk terus, tak ada adab. Ya, bila kita masuk masjid, kita terus duduk, orang ni tak ada adab dengan rumah Allah. Ya. Tidak haram, tidak salah, tidak berdosa, cuma tak ada adab. Ya, bila adab ni, ya, adab ni kita jaga, kita cakap dengan ayah kita, mak kita ada adab dia. Ya, kita bercakap dengan raja lain, adab dia. Kita cakap dengan kawan lain. Ya, cakap dengan anak kita lain. Demikian juga bila kita masuk istana, ada adab dia. Masuk parlimen, ada adab dia. Masuk rumah Allah, ada adab dia. Apa adab dia? Jangan masuk melainkan dengan istighfar. Sebab rumah Allah ni bersih. Bila bersih, kalau kita kotor, kita kena minta ampun dulu. Baru kita masuk rumah Allah. Takut-takut kita bawa kekotoran dosa-dosa. Bukan najis, tapi kekotoran batin. Yang kedua, langkah kaki kanan. Adab je lah, tidak berdosa. Ya, nak langkah kaki kiri dulu boleh, tidak salah. Cuma sunat langkah kaki kanan dulu. Ya. Nak lompat dua-dua pun boleh, tak salah. Ya. Tapi dia tidak bab dosa ni, bab adab. Macam kita semayang, tak pakai baju. Sah ke tak? Sah. Orang lelaki semayang tak pakai baju. Ya, sah. Ya. Anak saya satu hari dia tanya saya, dia kata masa anak-anak kecil masa tu, dia kata, abah, kalau orang lelaki pakai tas sah tak semayang? Saya kata sah. Dia kata tak sah. Anak saya kata tak sah. Saya kata sah apa tak sahnya? Dia kata mana sah pakai tas je. Seluar tak pakai, baju tak pakai. Pakai tas je. Memang tak sah sungguh. Ya. Budak-budak dia main. Ya. Jadi, bila sunat, kemudian jangan duduk, melainkan semayanglah dulu tahiyatul masjid. Sebagai penghormatan kepada rumah Allah. Pernah satu ketika Nabi khutbah. Tengah Nabi khutbah, tiba-tiba masuklah seorang sahabat. Nabi nampak dia macam nak duduk. Nabi berhenti khutbah, Nabi tanya dia, kamu dah semayang kedua rakaat yang di tahiyatul masjid? Tengah khutbah tu berhenti, khutbah tanya, kamu dah semayang ke tahiyatul masjid? Dia kata, belum ya Rasulullah. Nabi kata, semayang dulu. Maka Nabi sambung khutbah. Ya, ulama-ulama kata sunat bagi khatib, bila nampak ada orang tengah semayang, panjangkan sikit khutbah tu, biar dia selesa semayang sunat kata masjid. Jangan kita depok Allahu Akbar, kita pun aqul qawli haza astagfirullah, berhenti tu khutbah. Yang melompat kawan tu nak suruh habis. Ya. Sebab semayang ni tak boleh berhenti saja-saja. Dan kita kebir, tak boleh kita batalkan semayang dengan sengaja, tak boleh, haram. Berdosa kita. Bila kita dah takbir, kita kena perhabiskan semayang. Macam mana pun. Kecuali terbatal. Jadi adab yang kedua, jangan duduk melainkan semayanglah dulu tahiyatul masjid. Yang ketiga, kerugian ketiga, ialah orang yang datang awal, tapi tak dapat saf pertama bila semayang berjamaah. Ini kerugian paling besar sekali. Ya. Bila kita masuk masjid, seboleh mungkin tuan-tuan dapatkan saf pertama. Ya. Berebutlah untuk dapat saf pertama. Ikhtiarlah macam mana pun untuk dapat saf pertama. Sebab tu kalau boleh, kalau datang-datang awal tu, semayang sunat di saf pertama tu, selamat. Confirm kita dapat dah semayang saf pertama bila semayang jemaah nanti. Semayang sunat boleh, kita semayang mana-mana boleh. Semayang sunat ni, sunat kita berpindah-pindah tempat. Sunat. Kalau semayang fardu situ, semayang sunat kita pindah tempat lain. Semayang tempat lain. Sunat kita pindah-pindahkan. Pasal apa? Membanyakkan saksi di akhirat. Ya, sebab tempat kita semayang ni esok jadi saksi depan Allah di akhirat. Kita banyakkan. Adapun semayang fardu, afdal. Seboleh mungkin, berebutlah saf pertama. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, nescaya kamu akan berebut untuk dapat saf pertama. Kalau kamu tahu, kata Nabi. Tapi dah tak tahu, kita tak berebutlah. Nabi kata, kalau kamu tahu, mesti kamu berebut untuk dapat saf pertama. Bahkan, kata Nabi, kamu rela cabut undi. Dah berebut sangat, Tok Imam kata, kita ngundilah kalau gitu. Ya. Zuhur nanti siapa saf pertama, asar nanti siapa saf, ngundi. Nabi kata, kamu sanggup cabut undi untuk dapat saf pertama.
Ya, sanggup cabut undi. Undi-undi minggu depan baru dapat sah pertama. Sanggup tunggu minggu depan. Apa fadilat sah pertama? Sampai macam tu sekali Nabi kata. Di antara fadilat, banyak fadilat sah pertama ni tuan-tuan. Banyak fadilat dia. Salah satunya mendapat salam daripada Allah. Orang sembahyang sah pertama mendapat salam daripada Allah Ta'ala. Sah kedua tak dapat. Sah pertama je dapat. Ya. Jadi ada seorang pakcik tu dia beritahu saya, dia kata, Ustaz saya ni alhamdulillah lah, bukanlah nak sombong. Dia 40 tahun dah semayang sah pertama. Dia semayang dapat sah pertama 40 tahun kata dia. Saya kata hebat, Masya Allah. Sebab dia kata makmum 5 orang je kata dia. Makmum 5 orang, sah pertama manjang. 5 orang. Tapi dia Jumaat pun dia mari awal. Kita kadang-kadang mari awal. Tapi kita tak berebut sah pertama ni. Kita berebut tiang dulu setengah tu tak? Kadang berebut dinding dulu. Ya. Kadang-kadang sedap menyandar ni, sedap menyandar. Tak apa. Sembahyang sunat tak apa. Sembahyang fardu, berebutlah sah pertama. Jangan bagi orang lain. Kita orang Melayu ni pemurah sangat. Ada ruang kosong, dia bagi orang lain. Sila. Dia bagi orang lain. Disuruh orang lain. Allah Rabbi. Ya. Jangan bagi dah, lepas ni jangan bagi. Walaupun pak mentua, jangan bagi dah. Tapi kalau bakal pak mentua bagilah. Ya. Maknanya nak sebut besar fadilat sah pertama ni 3 kerugian. Yang biasa kita. Yang pertama ni i'tikaf, jangan lupa. Yang kedua, jangan duduk di tahta masjid. Yang ketiga, berusul dah dapat sah pertama. Tak boleh sah pertama, barulah sah kedua. Tak boleh sah kedua, baru sah ketiga. Jangan kita rasa sama je sah pertama, sah jauh beza dia. Jauh sangat beza dia, kelebihan fadilat sah pertama. Kita bayangkan dapat salam daripada Allah. Ya. Kita yang berhormat kirim salam pun, yang berhormat kirim salam, kenal dia. Kenal lah, lepas baru lepas mengundi. Ya. Ya. Siapa kirim salam? Tuanku kirim salam. Raja kirim salam ke dia. Kita rasa hebat. Ni Allah kirim salam. Ya. Sewaktu Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW, Khadijah, ya, di Mekah, bila dia sampai waktu nazak, dia kan Khadijah wafat dulu sebelum Nabi. Waktu Khadijah tengah sakit, ya, waktu itu kemuncak orang menentang Nabi. Kebetulan tahun tu dipanggil Amul Khuzni, tahun duka cita, tahun ke-13. Tahun 13 tu, anak Nabi Ibrahim, anak laki-laki dia, meninggal dunia. Ya, anak laki-laki bongsu dia, nama Ibrahim. Daripada isteri Maryam Al-Qibtiyah, orang Mesir. Nabi kahwin dengan orang Mesir, Maryam. Maryam ni mengandung. Lahir anak, lebih kurang umur 2 tahun, mati demam panas. Mati atas riba Nabi. Umur 2 tahun ni tengah seronok main. Tengah seronok gurau dengan umur anak 2 tahun ni. 20 tahun tak gurau dah. Anak dia mati. Tahun tu. Abu Talib pun meninggal tahun tu. Abu Talib ni walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia lindung Nabi, jaga Nabi. Orang nak buat jahat ke Nabi, orang tak berani kerana ada dia. Orang hormat sangat Abu Talib. Yang ketiga, tahun tu Khadijah wafat. Khadijah pun wafat tahun tu. Bila berlaku 3 kematian, maka dikenal dalam sejarah Islam, tahun tu tahun duka cita. Duka cita bagi Nabi SAW. Maka bagaimana Allah Ta'ala menghiburkan Nabi, nak hilang duka cita, Allah bawa Nabi Isra' Mi'raj. Kita kalau duka cita sangat, jangan duduk seorang di rumah. Jangan duduk bersedih kat tiang dapur rumah. Jangan duduk bersedih. Tuan-tuan, duka cita sebab Brazil kalah. Tak. Jangan duka cita sangat. Keluar, macam nak keluar. Keluar daripada rumah, pergi kedai, jumpa kawan, jumpa tu, hilang duka cita. Jangan duduk seorang diri. Nanti terjun sungai. Nanti bunuh diri. Nanti syaitan masuk dalam hati kita. Macam-macam lah. Jadi oleh kerana itu, Allah Ta'ala bawa Nabi Isra' Mi'raj. Pergi keluar pada dunia. Tengok alam dunia luas ni. Jangan duduk tengok sempit sangat. Tengok luas-luas. Tahun tu, bila Khadijah sakit, Nabi masuk ke dalam bilik Khadijah. Khadijah dapat berita orang duk attack Nabi, duk serang Nabi, duk pulau Nabi, macam-macam. Tak ada siapa berani tolong Nabi masa tu. Khadijah ni kata, ya Rasulullah,
kalau sekiranya aku ditakdirkan aku mati, kamu gunalah semua harta yang aku tinggal ni, gunalah untuk Islam. Gunalah untuk pertahankan Islam, untuk menyebarkan Islam, untuk tolong agama Allah. Gunalah, semua sekali, gunalah. Tapi kalau dah habis semua harta yang aku tinggal ni, habis semua dah. Tak ada siapa nak tolong kamu, tak ada siapa nak bantu kamu. Ya, kata Khadijah, ya Rasulullah, kamu gigalilah kubur aku. Keluarkan tulang-tulang dia. Jualah tulang-tulang aku ke pasar. Ya. Bukan makna suruh jual tulang. Nak sebutnya, begitulah Khadijah. Sampai sanggup jualah tulang aku ni. Dah tak ada sangat duit. Ya, macam kita isteri. Dah tak ada sangat duit, jualah gelang pesaka ni. Ya, gelang ni mak bagi dulu. Tok bagi. Sayang sangat. Tapi dah terdesak sangat, jualah gelang ni sekalipun. Khadijah ni habis dah harta jual semua. Tak ada apa nak jual. Kata Khadijah, kamu gali kubur aku, keluarkan tulang-tulang dia, jualah tulang ke pasar. Ya. Ni kiasan, simbolik, kata-kata Khadijah. Bila Khadijah sebut demikian, Malaikat Jibril AS menghadap Allah Azza wa Jalla, disebut dalam hadis. Ya. Lalu kata Jibril, ya Allah, tidakkah kamu dengar kata-kata Khadijah? Ya, kamu dengar tak kata-kata Khadijah dengan suami dia Muhammad SAW? Kata Allah Ta'ala, bahkan aku dengar, bisikan Khadijah pun aku dengar. Allah Maha mengetahui. Lalu kata Allah, wahai Jibril, sampaikan salam aku kepada Khadijah. Ya, sampaikan salam aku pada Khadijah. Tuan-tuan tahu tak? Dalam semua isteri Nabi yang dapat salam pada Allah, Khadijah seorang je. Ya, Masya Allah. Lalu Jibril pun turun beritahu Nabi, ya Rasulullah, Allah Ta'ala kirim salam pada Khadijah. Allah Ta'ala kirim salam pada Khadijah. Lalu Nabi SAW beritahu, wahai Khadijah, Jibril AS baru turun bertemu denganku. Jibril beritahu, Allah kirim salam pada Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni bila dengar, dia tengah sakit. Bila dengar Nabi kata, Allah kirim salam ke dia, dia pun letak tangan di atas dada dia. Maka dia kata, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bissalam wa adkhilna jannata darussalam. Ini biasa zikir kita baca lepas sembahyang. Ya. Lalu Khadijah wafat. Ya. Maka berduka citalah Nabi SAW. Ya. Duka cita sangat. Nabi isteri dia ramai. Ya. Tapi bila Khadijah wafat, dia sangat duka cita. Ya. Kadang-kadang duduk dengan isteri lain. Ya. Ada masa-masa Nabi kata, alangkah eloknya kalau ada Khadijah. Duk siap-siap ada makanan apa semua, Nabi kata, alangkah baiknya kalau ada Khadijah. Ya, satu hari itu Nabi kata macam tu depan Aisyah. Ya, Aisyah ni kuat cemburu. Perempuan, serupa je. Ya, cemburu ni tanda sayang. Ya, bagus cemburu ni. Jangan langsung tak ada cemburu. Tapi jangan lebih sangat cemburu tu. Ya, cemburu ni bagus. Tapi jangan lebih-lebih sangat. Sampai suami buang sampah pun ikut belakang, kacau. Suami pergi kebun pun ikut. Suami buat kerja, ikut manjang tu, pasal cemburu lebih-lebih. Cemburu ni macam sambal je. Dalam nasi kena ada sikit sambal. Sambal ni sekadar penyedap makanan. Tapi jangan banyak sambal pada nasi. Rosak. Makan nasi sikit, sambal penuh. Tu kacau. Jadi Khadijah ni, ya, kesayangan Nabi. Bila Nabi sebut, alangkah seronoknya kalau ada Khadijah. Sebab Nabi sama Khadijah kan susah. Ya, susah, orang tentang, orang maki hamu. Khadijah ni bersama Nabi susah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, kan hidup, dan Nabi jadi pemimpin Madinah, orang Islam pun berkembang. Seronok tengok Islam berkembang. Nabi kata, Allah, kalaulah ada Khadijah. Kalau Khadijah tengok Islam berkembang hebat macam ni, alangkah baiknya kalau ada Khadijah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kan Allah dah ganti pada kamu isteri lebih baik pada Khadijah. Kata Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, kan Allah dah ganti kepada kamu isteri yang lebih baik pada Khadijah. Ya. Kata Aisyah. Ya. Kata Aisyah, aku ni
Aku tidak cemburu dengan isteri lain, melainkan Khadijah yang aku sangat cemburu. Padahal Khadijah tu wafat dah. Cemburu tu bukan cemburu macam kita ni. Iri hati. Iri hati dengan Khadijah, kata Aisyah. Aku sangat iri hati dengan Khadijah. Pasal apa? Nabi ni sikit-sikit sebut Khadijah. Sikit-sikit. Sangat muliakan Khadijah. Sangat menghormati Khadijah. Lalu kata Nabi, wa Aisyah, Allah Ta'ala kurniakan pada aku anak melalui Khadijah. Tidak isteri lain. Ni Aisyah masa tu muda lagi. Nabi pun muda, bukan tua. Nabi kahwin dengan Aisyah. Ya, setengah riwayat mengatakan umur Nabi dalam 50-an. Ya, 50, biasa je dapat anak kalau Allah nak bagi rezeki. Nabi Ibrahim tu dapat anak umur 100 tahun. Baru ni saya jumpa seorang pakcik mari masjid. Tua dah tuan-tuan, dekat 70, dia bawa budak kecil. Saya kata, cucu ke? Anak ustaz, kata dia. Silap tegur betul hari tu. Saya ingatkan, cucu. Betul-betul ingat cucu lah. Budak kecil lagi. Dia dah tua dah. Saya ingatkan anak. Tak, cucu kata dia. Bukan cucu, anak dia. Orang lelaki ni selagi boleh langkah bendul, insya-Allah. Kalau langkah bendul tak lepas, selamatlah. Jadi, Allah kurniakan anak melalui Khadijah, kata Rasulullah. Yang kedua, wa Aisyah, Allah Ta'ala jadikan Khadijah ni hidup waktu aku susah. Waktu orang maki hamun, waktu orang cerca, waktu tu. Ya. Dan isteri lain hidup waktu senang. Kan Nabi kahwin seorang je, Khadijah je. Nabi kahwin yang kedua, ketiga tu setelah Khadijah tu mati. Ya. Sebab tu kalau suami kata, isteri tanya, bang, apa kahwin lain? Sunnah kan begitu. Ya. Kalau perempuan tu dia tahu, sunnah tu setelah isteri tua mati. Nabi kahwin yang kedua tu, bukanlah sunnah tu tunggu usia kedua. Tapi kerana ikut sejarah Nabi, biasalah orang lelaki kata, ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, kata isteri dia, tunggu Khadijah mati dulu. Kata suami dia, memang aku tunggu kau mati dulu, tapi lambat benar matinya. Sebenarnya, nak cerita, ya, Allah kurniakan pada aku, kata Aisyah, kata Nabi pada Aisyah, Khadijah ni waktu aku susah. Isteri lain Allah kurniakan waktu dah senang. Nabi kahwin Khadijah, Nabi Juwariyah, semua di Madinah. Yang ketiga, Khadijah mendapat salam daripada Allah Ta'ala. Tidak isteri lain. Khadijah dapat salam daripada Allah. Jadi, hebat tuan-tuan. Dapat salam daripada Allah Ta'ala. Ya. Kita ni macam mana dapat salam daripada Allah? Sah pertama, bila kita sembahyang fardu. Orang sembahyang fardu mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu disebut dalam hadis. Ya. Apapun sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, bila kita duduk dalam masjid, kita ambil keberkatan rumah Allah. Ya. Ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, dekat pertama, Allah Ta'ala sebut, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dan mereka yang ingat pada Allah. Yazkurun, orang Melayu panggil zikir. Zikir-zikir ni mana ingat? Zikrullah, ingat pada Allah. Zikir-zikir ni kita berzikir tu mana kita ingat. Ya, sebut tu. Kita kadang-kadang kita nak ingat nama seseorang, kita sebut nama dia. Rindu sangat sebut nama. Sebut nama. Kadang-kadang mengigau-ngigau sebut nama orang tu. Ya. Ada seorang yang menderita dalam sejarah Islam. Dia sakit teruk lah. Terlampau. Sampai doktor-doktor tak tahu apa sakit dia. Ya. Berobat sana tak baik. Berobat sini tak baik. Dia terbaring lemah. Kalau orang Melayu sekarang dipanggil saraf lah. Sakit saraf. Ya. Akhir dibawa lah kepadanya seorang tabib. Ahli psikologi. Ya. Dia borak dengan pesakit tu. Ya. Disebut nama kampung tu, dia bagi reaksi sikit. Sebut jalan tu, bagi reaksi sikit. Sebut rumah ni, sebut. Maknanya, rupanya dia ni, orang Melayu panggil angau lah. Dia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Perempuan tu tak layan dia.
Perempuan tu tak nak ke dia sampai menderita sangat-sangat dia ni. Ada orang macam tu. Ada orang suami, isteri dia meninggal dunia sampai dia terbawa-bawa, sedih dia tu. Sedih sampai bawa sampai ajal. Ada isteri kadang-kadang suami meninggal dunia, sedih sangat dia sampai bawa pada ajal dia. Selera makan pun hilang, tidur pun tak lena. Terus ada orang macam tu. Bahkan dalam sejarah Bani Israel, pernah seorang ulama besar, saya tak ingat nama dia. Dia ni menderita kerana kematian isteri. Bila isteri dia meninggal dunia, dia sangat sedih. Sedih sangat-sangat. Sehingga dia, aktiviti dia putus langsung. Kuliah dia tak mengajar dah, ceramah-ceramah tak ada dah, tazkirah tak ada dah. Cuma satu je. Daripada rumah, dia main masjid semayang. Pas semayang, balik rumah. Semayang rumah. Begitulah. Setelah berlalu berapa bulan, hampir 3 bulan dia tak mengajar. Orang ramai minta, dia kata, Tuhan, bila kamu nak mengajar balik? Orang ramai minta dia mengajar. Dia kata, aku tengah bersedih. Orang tu kata, kan dah isteri kamu dah 3 bulan mati. Aku tengah bersedih. Kamu tak tahu aku tengah bersedih. Dia tak mengajar. Kuliah-kuliah orang panggil pun tak pergi. Mari semayang pun kalau boleh tak nak jadi imam, dah makmum je. Duk sedih. Hinggalah datang seorang wanita tua. Datang wanita ni kata, saya datang ni jauh nak tanya kamu satu soalan. Nak tanya satu soalan. Dia kata, aku tengah sedih ni. Aku tak nak jawab semua soalan. Aku tak nak jawab apa-apa. Lalu wanita tu merayu ke dia. Tolonglah. Aku mari jauh. Perempuan tua dah. Aku mari jauh sangat. Kerana nak tanya kamu. Oh ni orang alim. Nak tanya soalan. Tolonglah kamu jawab soalan aku. Dia kata, satu saja bolehlah. Satu je tak boleh lain. 2 tak boleh. Satu je. Punya sedih. Jawab soalan pun tak nak, tuan-tuan. Apa soalan dia? Saya beli rantai leher. Saya punya. Satu hari adik saya ni nak pakai, dia nak pinjam. Sebab nak pergi majlis rasmi lah. Nak pinjam. Saya pun bagilah dia pinjam. Lepas saya bagi dia pinjam, dia pakai. Saya duduk tunggu dia pulang, tak pulang-pulang. Sampai sebulan, 2 bulan tak pulang. Akhirnya saya pergi minta. Saya bagi minta, dia tak nak pulang. Bila tak nak pulang, saya pun pegang, saya tarik. Saya rampah pada dia. Jadi saya ambil dia. Maka dia marah saya balik. Dia marah saya. Saya datang ni tuan, nak tanya hukum. Boleh tak saya rampah ambil balik? Kata rahib tadi, boleh. Tak apa, tak salah, tak berdosa. Sebab rantai tu kamu punya, dia pinjam je. Kata wanita tu, habis yang kamu duk menangis ni pasal apa? Yang kamu duk bersedih ni pasal apa? Tidakkah kamu tahu isteri kamu tu Allah bagi pinjam saja pada kamu? Jadi kamu tanya ni untuk akulah, kata dia. Rahib tadi kata, oh jadi soalan kamu ni untuk akulah. Dia kata, ya, untuk kamu. Tidakkah kamu tahu isteri kamu tu Allah bagi pinjam saja? Nyawa kita ni Tuhan bagi pinjam je, tuan-tuan. Sampai masa Tuhan ambil balik. Mata kita ni Tuhan bagi pinjam je. Sampai masa Allah tarik balik, Allah boleh tarik balik. Buta tiba-tiba. Telinga kita ni Allah bagi pinjam. Kereta kita, rumah kita, bukan milik kita, semua tu pinjaman. Pangkat jawatan yang berhormat, pinjam je. Pinjam pun Ustaz 5 tahun lagi. Tak tentu. Kadang-kadang baru malang ngundi mati. Malang nak ngundi, calon mati. Dia bagang pinjam. Mana yang kita sebenar? Tak ada. Ini baju saya. Bolehlah sebut, ni telefon saya. Nisbi. Sandar pada kita je. Ini baju saya, ni rumah saya, ni isteri saya. Hakikat sebenar, semua milik Allah. Sebab tu bila berlaku, inna lillah. Kita ni milik Allah. Bila kita milik Allah, kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman, pegang satu ni selamat. Dia jadi menteri ke, jadi agung, raja ke, jadi orang besar ke, orang kecil ke, kaya ke, miskin. Pegang satu je.
Apa yang Allah bagi pada aku ni, Allah nak uji aku. Sengaja Allah nak uji aku. Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Nabi Sulaiman AS kan kerajaan dia hebat. Nabi Sulaiman ni bukan satu dun. Dia bukan jadi wakil rakyat satu dun. Dia bukan jadi raja satu negara. Dia jadi raja seluruh dunia. Nabi Sulaiman AS. Pekerja dia siapa dia? Jin kerja dia. Ambil, menyelam dalam laut, keluar mutiara-mutiara besar. Nabi Sulaiman bila nak pergi mana, dia guna angin. Angin bawa dia pergi. Tak payah tambang-tambang. Kita naik kapal terbang, kena tambang. Nabi Sulaiman, rakyat dia siapa dia? Semua tu rakyat dia. Burung rakyat dia, binatang rakyat dia, semua rakyat dia. Macam mana kalau kita jadi pemimpin nak jaga rakyat macam tu, nak jaga burung ni makan ke belum hari ni? Ya. Nak jaga. Ya. Satu hari, kan banyak sangat Allah bagi dia. Apa kata Nabi Sulaiman AS? Haza min fadli rabbi liyabluwani. Apa yang aku terima ni, nikmat yang aku terima ni, ya, sengaja Tuhanku nak uji aku je. Ya, Tuhanku nak uji aku je. Sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Kita ingat, semua kita terima ni, Allah Ta'ala bagi daripada Allah Ta'ala. Bukan pada manusia. Kalau Tuhan kata tak dapat, terasa ikhtiar lah. Ya. Kalau Allah kata hak kita, orang sekat macam mana pun jadi hak kita. Ya. Kalau Allah kata bukan hak kita, usahalah macam mana pun tak dapat. Cuma Allah rahsiakan, kita tak tahu. Bila tak tahu, kita usahalah. Macam main bola malam tadi. Ya. Saya jarang tengok bola malam tadi Brazil ni, saya ni penyokong sikit Brazil. Kalah pula tu. Kalah dengan Kroasia. Kroasia ni, ialah bila perang dengan Bosnia itu, Kroasia ni menyokong Serbia. Tak apalah ni sejarah. Ya. Bila kita suka satu benda, kadang-kadang kita tengok benda Tuhan bagi ni, Allah nak uji kita je. Sikit je. Ya. Nak uji apa dia? Kita bersyukur ke kita kufur? Ada orang waktu miskin taat. Mari masjid tiap waktu semayang, tiap waktu Jumaat, tiap waktu. Allah uji sikit dia. Ya, dapat kontrak cak jalan. Dapat kontrak cak jalan je. Tak mari masjid dah. Ada orang kadang-kadang waktu miskin bagus sangat. Allah uji sikit je. Buat projek ternakan ayam, berjayalah ayam dia. Ya. Dengan ayam tak mari masjid, tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang waktu miskin taat perintah Allah. Waktu kaya tambah taat perintah Allah. Ada. Oh, Masya Allah. Sebab tu Nabi kata, Allah kasih 3 golongan. 3 lagi Allah lebih kasih. 3 ni Allah kasih. Siapa dia Allah kasih? Yang pertama, Allah kasihkan orang bertakwa. Orang bertakwa Allah kasih. Tak kira raja, rakyat, kaya, miskin, ada pangkat, tak ada pangkat. Allah kasihkan orang bertakwa. Tetapi orang muda yang bertakwa lebih dikasih oleh Allah. Kalau orang muda bertakwa, Allah lebih kasih. Kalau orang tua bertakwa, patut. Dah tua dah. Bila lagi? Tapi kalau orang muda bertakwa, Allah lebih kasih. Yang kedua, Allah kasihkan orang yang pemurah. Pemurah. Orang miskin yang pemurah lebih dikasih oleh Allah. Kalau orang kaya pemurah, padanlah dia kaya. Dia bagi 1,000, 10,000, 1,000,000, 2,000,000 tu. Tak ada apa bagi dia. Ya. Biasa je derma 1,000,000, 2,000,000 ni. Orang kaya biasa je tuan-tuan derma. Sekali makan 2-3 ribu biasa je. Ya. Sebulan gaji kita sekali makan dia je. Tapi dia kaya. Tapi kalau orang miskin yang pemurah, tu hebat. Macam Sayyidina Ali. Ali kan orang miskin. Ali bukan orang kaya macam Sayyidina Osman. Osman kaya. Ali kan orang susah. Ada seorang lelaki, dia tak tahu siapa yang beri makanan. Dalam seminggu ada je orang hantar makanan. Depan pintu rumah dia. Ya. Bukanlah tiap-tiap hari. Tapi ada masa-masa ada. Ada masa-masa ada. Dia kata, siapa yang beri? Aku tak tahu siapa yang hantar makanan. Ya.
Sehinggalah Sayyidina Ali wafat. Bila Sayyidina Ali wafat, tak ada dah orang hantar makanan. Baru dia tahu rupanya Ali yang beri selama ni. Ya. Tu. Orang miskin yang pemurah. Yang ketiga, Allah kasihkan orang yang tawaddu'. Ya. Khusyuk hati, tawaddu' fizikal. Tawaddu' merendah diri. Orang berpangkat besar, tawaddu' lebih dikasih oleh Allah. Allah tawaddu' tak usah sombong lah atas dunia. Nak sombong apa? Ya, sombong mati tuan-tuan. Tak sombong mati. Ya. Sombong ni bukan duduk pada benda, duduk pada diri. Tuan-tuan ada motor besar, tak sombong. Motor tu tak sombong. Tuan motor tu sombong. Ya, tak salah tuan-tuan pakai motor besar, pakailah. Jangan sombong je. Jangan takabur. Ya. Nabi suka kenderaan yang baik, rumah yang selesa, isteri yang soleh. Rumah selesa, kenderaan yang baik. Kenderaan Nabi untuk kuda Nabi, kan kuda Nabi mahal. Ya, cantik kuda Nabi ni. Besar, cantik. Sesuai lah. Rumah. Tak apa, tuan-tuan nak bawa rumah besar, tak apa. Berapa ramai anak dia? 10 orang. Oh, patut besar pun. Ni rumah besar, berapa orang? 2. Tak apa, kenderaan yang baik. Maknanya kenderaan bila kita nak guna tu boleh pergi mari sana kemari sana, boleh guna. Tak apa, kenderaan yang baik. Maksud kenderaan baik ni naik lebih banyak pada tolak lah. Kalau kenderaan tu sikit-sikit tolak, kejajak tolak, jual lah tuan-tuan. Jadi Nabi kasihkan orang yang, Nabi kata Allah kasihkan orang yang tawaddu', merendah diri. Orang kaya, orang berpangkat besar tawaddu' lebih dikasih oleh Allah. Dan Allah benci 3 golongan. Pertama, Allah benci ke orang fasik. Fasik apa dia? Orang buat dosa besar dan tidak bertaubat pada Allah. Itu fasik. Allah benci orang fasik. Orang tua yang fasik lebih dibenci oleh Allah. Tua dah tuan-tuan, duk minum daun ketum lagi. Duk minum air ketum lagi, tua dah. Dah tua dah, duk beli nombor ekor lagi. La ilaha illallah. Semayang tak tinggal. Nombor ekor tak tinggal. Satu hari sujud-sujud, keluar nombor ekor. Mari semayang sah. Lepas pergi bandar. Ingatkan beli benda, rupanya beli nombor ekor. Terlupa pula buh dalam poket atas. Sujud-sujud, keluar hamba Allah. Duduk pula depan sekali, kipas duduk musing kipas ni. Tak ada nak ambil, kipas dah tolak. Lalu kawan sebelah, kawan tu rasa, aku punya ada, ni siapa punya? Tua dah, tapi Allah Rabbi. Ya, duk minum ketum lagi tak habis-habis. Dah tua, duk berjudi lagi. Dah tua dah. Maidam. Maidam ni tak larang, tak salah. Naik haji. 20 kali sehari naik haji. Semayang tak? Nabi kata Allah benci orang fasik, orang tua yang fasik lebih dibenci oleh Allah. Yang kedua, Allah benci orang sombong. Sombong Allah benci. Orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah. Sombong. Miskin, sombong. Apakah kesombongan besar sekali? Tak semayang, sujud. Bila kita semayang, innama yu'minu bi ayatin allazina idza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya. Allah kata bila orang tu sujud, surah Sajadah pagi-pagi Jumaat. Kita sujud, bila kita sujud apa kita Allah sebut apa dia? Kharru wa sabbahu bihamdi rabbihim. Dia bertasbih pada Tuhan mereka. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahi ahsanul khaliqin. Yang kedua, wa hum la yastakbirun. Dia tak sombong. Tak sombong. Jadi orang tak semayang ni lah orang yang paling sombong. Orang tak sujud lah orang yang paling sombong, tuan-tuan. Bukan jalan gah pijak-pijak tanah, bukan jalan itu sombong fizikal. Sebesar-besar sombong tak sujud. Orang tak semayang. Sebab tu bila Allah Ta'ala perintah ke Iblis, usjudu di Adam. Sujud pada Adam. Fasajadu illa Iblis. Aba wastakbara. Wa kana minal kafirin. Iblis tak nak sujud pada Allah. Tak ada ikut perintah Allah. Sombong dia dan takabur dia.
Sombong. Sujud ni tanda orang sombong. Kau kata nak sujud. Yang ketiga, Allah bencikan orang yang bakhil. Ya, bakhil. Orang kaya yang bakhil lebih dibenci oleh Allah. Orang kaya yang bakhil lebih dibenci oleh Allah. Tuan-tuan, rezeki ni Tuhan bagi pinjam. Sementara tu, biarlah kita bagi. Ya. Sedekah, derma, bagilah. Ya, kadang-kadang kita bagi ni benda yang kita paling sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak dikatakan melakukan kebajikan, kebaikan, melainkan kamu beri benda yang kamu sayang. Bila kita bagi tu biar rasa sayang dalam hati tu. Kalau kita bagi benda yang tak rasa sayang, sebenarnya tak sampai tahap golongan yang albir, yang melakukan kebajikan. Kita bagi duit RM1, rasa tak dalam hati? Ya. Budak-budak sekarang kita bagi RM1 je. Kita pun kalau duit shilling 50 sen, 20 sen, rasa tak? Rasa. RM10 rasa tak? Rasa sikit-sikit. 50 lagi kuat rasa. 100 lagi rasa. 1000 2 minggu terasa. Bagi benda yang kita rasa sayang. Allah, satu hari saya duduk bersama almarhum Tok Guni Aziz dalam rumah dia. Okay. Tok Guni kan dia pakai tongkat. Tongkat tu ada orang hadiah ke dia. Tongkat daripada perak. Cantiklah tongkat tu. Mahal pun mahal. Ada orang hadiah ke dia. Tok Guru selalu pakai tongkat tu. Satu hari masuklah seorang pakcik. Saya tengah borak dengan dia. Seorang pakcik tua masuk. Orang kampung. Pakai tongkat juga. Tapi tongkat daripada batang kayu je. Pokok kayu mana dia kerak buat tongkat dia. Dia masuk-masuk. Dia pun Tok Guru ni Aziz. Masa tu menteri besar. Dia kata, Tok Guru, boleh tak kita tukar tongkat? Dia nak tukar tongkat dia dengan tongkat Tok Guru tu. Tongkat dia kayu rambutan mana tak tahu. Kayu biasa je. Yang tongkat Tok Guru ni kayu lama. Dia minta nak tukar tongkat tu. Allah. Jadi Tok Guru ni dah orang minta, dia kata, bolehlah, boleh. Dia pun tukar. Dia bagi tongkat yang mahal tu pakcik tu, dia ambil tongkat kayu pakcik tu. Lepas dia ambil, dia pusing saya. Dia baca ayat tadi. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak dikatakan buat baik, melainkan kita kena sedekah, beri benda yang kita sayang. Macam tuan-tuan, boleh tak? Allahu Rabbi. Tak apalah. Jadi kesimpulan kuliah kita pagi ni ialah yang pertama, ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, masuk masjid jaga 3 perkara, niat iktikaf, tahiyatul masjid, sah pertama. Yang kedua, dalam hidup kita ni kita buatlah benda yang Allah kasih. 3 benda Allah kasih. Orang bertakwa, orang yang pemurah dan orang yang tawaduk. Jangan kita buat 3 perkara yang Allah benci. Sombong, yang pertama fasik, yang kedua sombong, yang kedua bakhil. Orang bakhil ni susah hidup. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita doa pada Allah Taala, Allah bagi kebaikan pada kita dunia akhirat dan menjadikan kehidupan kita dunia ni sebagai jambatan untuk lebih bahagia besok di akhirat. Patah kata guru saya, sesiapa yang dunia pun Tuhan tak pilih sebagai tetamu di rumahnya, di masjidnya, jangan mimpi nak jadi tamu Allah di akhirat. Itu kata guru saya. Waktu mengajar kami dulu. Dia kata, siapa-siapa yang dunia pun tak dipilih sebagai tetamu, jangan mimpi nak jadi tamu Allah di akhirat. Yang kedua, kata-kata dia, dia kata, sesiapa yang bertemu dalam majlis yang baik di dunia, Allah akan pertemukan dalam majlis lebih baik nanti di akhirat. InsyaAllah pagi ini kita berjumpa dalam majlis baik di dunia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam majlis yang lebih baik besok di akhirat, insyaAllah. Wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. ربنا اكتب بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الفواحش ما ظهر منها ما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sikit makluman betul sekalian, insya-Allah kita ada